Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat ke hari ni? Macam mana? Selamat hari Rabu. Sihat ya? Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sihat. Hujan ke? Macam mana ke cuaca hari ni? Okey ke? Kita kat Cyber okey-okey je. Kelantan banyak. Baru cerah. Oh cerah. Oh cerah kota baru tak? Terengganu okey je. Okey je. Beres. Okey. Tak apa hari ni. Baik-baik saja. Baik-baik saja, Alhamdulillah. Semoga semua sihat-sihat lah. Cuaca tak menentu sekarang kan. Oh, pekan hujan ya. Okey, tak apa. Hari ni kita nak buat satu pengenalan berkenaan dengan AppSheet. Di mana kita nak tahu apa itu AppSheet. Kita pernah dengar kan AppSheet tu apa kan. Macam susah lah, macam banyak button lah. No, sebenarnya AppSheet ni senang je. Oh lupa, terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. Saya Farhani Fatah selaku Google Workspace Specialist untuk Awan Tech lah. So hari ni saya akan bagi sedikit pengenalan dan juga sedikit demo lah yang simple-simple sahaja kita buat hari ni. Okay, pengenalan kita, the future of coding is no coding at all. Okay, itu adalah CEO of GitHub punya quote lah. Dia kata the features of coding is no coding at all. Memang kita tak perlukan coding pun untuk AppSheet ni. Sebab apa? AppSheet ni ialah satu features yang sangat menarik daripada Google, di mana dia bantu kita untuk membina aplikasi tanpa menggunakan coding langsung. No coding required. Macam tu So apa itu AppSheet? AppSheet ialah no code platform that allows you to create mobile apps from your data source without any coding. Okay, memang tak perlukan coding lah sebenarnya sebab kita just klik dah siap. Simple as that. Okay, it use a spreadsheet or database as data source and automatically generate a customizable apps interface. Okay, sebenarnya kalau ikutkan AppSheet ni dia macam Google Form je. Dia lebih kurang seakan-akan macam Google Form, di mana dia adalah interface antara kita pengguna dengan data storage ataupun database. Kita menggunakan Google Sheet sebagai kita punya database ataupun data storage. Kalau guna Google Form, kita create Google Form dan kita akan generate Google Sheet daripada Google Form. Kan macam kita buat survey ke, form respon ke kan. Cumanya yang membezakan dengan AppSheet, kita kena create Google Sheet dulu untuk kita create AppSheet. Kita create Google Sheet dan kita linkkan kepada AppSheet. Simple sahaja. Okay, apa features untuk AppSheet? AppSheet allows you to create directly from database lah, data storage. Kita gunakan Google Sheet lah sekarang ni sebagai kita punya database. Kedua, no coding required. Memang tak perlukan coding langsung. Mungkin akan ada sedikit typing tapi tak perlukan coding yang beria-ria lah macam kita nak buat software semua kan. No, we just macam perlu masukkan type sikit je. Simple saja. Okay, dan yang ketiga ialah platform support a wide range of features including maps, form and notification and so on lah. Betul, dalam kita punya AppSheet kita boleh masukkan maps, kita boleh chatting, kita boleh masukkan notification. So kita boleh feel free untuk jadi kreatif dalam kita punya AppSheet. Dia memang wide range lah. And then yang keempat, dia cross platform. Maknanya bila kita dah deploy kita punya AppSheet ni, dia boleh digunakan dalam iOS boleh, dalam Android pun boleh. Mana kalau kita pakai iPhone, boleh lah nak pakai Android, Samsung ke mana ke pun boleh. Dia mudah alih dan dia mudah kira lah, mudah bahasa lah orang kata kan. Akhirnya boleh pakai kat mana-mana sahaja. Okay, kalau nombor 5 dia lah real time data synchronization. Maknanya bila kita edit, kita buat sebarang perubahan, dia memang akan real time synchronize. Dia akan terus sync, akan terus ikut apa yang kita buat lah. Apa yang kita nak, itu yang kita akan dapat. Dia real time data synchronization. Okay, so nombor 6, AppSheet offer built-in security. Kalau sedia maklum, Google Workspace untuk Google apa semuanya memang security memang tip-top lah kan. So sama juga dengan AppSheet sebab AppSheet ni one of Google punya produk. So dia memang security dia memang terjamin lah, dia memang built-in security dia memang power, memang hebat lah. Okay. Slide seterusnya adalah okay, ini untuk kita punya AppSheet lah. Kita connect dan kita customize dan kita deploy. Maknanya kita bantu solution ni lah cepat. Kita create je kita punya Google Sheet,
kita boleh terus link dalam AppSheet, custom, dah boleh deploy. Simple je, klik settle. Kan, senang macam tu saja. Okay, kenapa kita kena guna Google AppSheet? Dia simplifykan kita punya works lah. Dia memudahkan kita, percepatkan kita. Lepas tu dia reduce time to value. Sebab apa dia reduce time to value? Tak perlu nak coding, tak perlu nak fikir coding dan sebagainya apa semua, no. Dia boleh kita just klik, terus dia macam mudah lah macam tu. Dan kita boleh build custom solution lah. Kita boleh integratekan dia dengan software dan data apa yang kita guna dan sebagainya. Okay, jadi kita akan terus pergi ke, kita buat sedikit demo lah. Okay, sedikit demo. Kali ni kita akan buat demo yang simple sahaja menggunakan AppSheet lah. Sebab apa? Kayaknya kita akan belajar daripada basic, daripada zero. Sebab apa? Kalau kita belajar daripada zero, daripada basic, seandainya satu masa nanti tuan-tuan dan puan-puan nak buat some editing ke, ataupun nak copy ataupun nak share ke siapa-siapa, mudahlah. Sebab apa? Sebab kita tahu apa yang kita buat. Okay, sebab kita dah biasa buat, kita dah tahu, kita dah faham macam mana nak buat benda tu. Sebab itulah kita kena belajar from basic. Okay, tapi mungkin ada tuan-tuan puan yang dah biasa guna AppSheet ni, tapi tak apalah, hari ni mungkin ibarat kata review session lah, kalau pada yang dah tahu kan. Okay, pertama sekali kita pergi ke Google Drive. Kita kena create satu Google Sheet dulu. Okay, kita kena create satu Google Sheet, sebab Google Sheet nanti inilah yang akan link kepada kita punya AppSheet. Okay, macam sekarang saya dah create satu Google Sheet. Saya namakan dia sebagai attendance staff. Sebab apa? Saya punya planning hari ni, saya nak buat satu apps yang di mana saya nak ada staff attendance ataupun kita panggil staff tracking ke apa ke, macam tu. Okay, so bila saya dah create ni, saya namakan terus apa yang saya nak. Okay, saya masukkan apa saya nak. Saya masukkan timestamp, department, unit dan juga name. Timestamp ni sebenarnya tak perlu pun tak apa, tapi saya letak juga. Sebab apa? Sebab timestamp ni dia nak jadikan sesuatu data itu unik. Unik tu maksud dia apa? Unik tu maksudnya sesuatu yang tak berulang. Contoh, nanti timestamp dia akan keluar waktu. Contoh hari ni 17 hari bulan pukul 10.10 pagi. And then kalau kemudian bila orang lain pula yang key in data tu, takkan dapat masa yang sama. Mungkin dia masuk 17 hari bulan, tapi mungkin 10.30 minit, 10.40, takkan dapat masa yang sama. Sebab dia unik, dia tak akan berulang, masa tak akan berulang kan. Jadi dia unik. So bila dia unik, kita jadikan dia sebagai primary key. Dalam macam apps ni, primary key ni maksudnya dia lah key utama. Key utama lah, dia unik. Okay, department ni contoh department saya ada banyak department. Kita senaraikanlah department apa macam tu. And then unit dan juga name. Okay, kalau tuan-puan perasan, saya ada dua tab dekat dalam Google Sheet ni. Ada attendance dan juga detail. Okay, attendance ni apa yang saya nak ada dalam AppSheet. Okay, saya nak ada department, saya nak ada unit, saya nak ada name. Saya nak trace siapa dia, department mana, unit mana. Contoh pukul berapa dia masuk. Contohlah Okay, dalam detail ni pula, saya senaraikan apa detail ataupun data yang diperlukan. Contoh department apa yang ada? Ada macam saya dekat awal tag ada SMBD lah, enterprise lah, human resource, finance dan sebagainya. And then dalam department tu pula pecah lagi kepada beberapa unit. Ada sales lah, IT lah, technical lah. So kita senaraikan. Okay, dan nama. Kita senaraikan siapa staff yang contoh department ni, unit ni, siapa nama dia. Kita senaraikan apa yang data yang diperlukan untuk storage. Apa? Kita cek, dia minta ulang Google Drive tadi, nak tekan apa? Sekejap. Sorry, saya tak nampak chat tadi. Undo mula daripada Google Okay, boleh tak ulang masa drive tadi nak mula tekan apa? Boleh. Okay, sekejap ya. Okay, dalam Google Drive ni tadi, so sama je macam kita nak create satu Google Sheet yang barulah. Contoh Google Sheet. Okay, and then kita create je macam biasa. Create Google Sheet macam biasa, and then kita namakan dia. Kita namakan dia contoh apa-apalah, mungkin tuan-puan nak buat booking system ke, attendance ke, mungkin nak check
review apa-apa ke pun boleh. Namakan je lah. Contoh saya namakan time tracking. Time tracking lah. Contoh macam tu. Boleh je, simple. Yang penting kita kena, okay, bila dah ada macam ni, macam saya buat ni attendance staff kan. Okay, attendance staff ni saya tulis apa yang saya nak. Contoh saya nak timestamp, saya nak department, saya nak unit, saya nak name. Maknanya nanti bila saya buka app sheet saya, terus keluar benda ni nanti. Macam tu. And then saya kena ni lah buat tab yang kedua. Saya masukkan semua data yang saya nak. Semua data yang diperlukan supaya nanti app sheet tu boleh baca, boleh cari dekat mana detail orang ni, dekat mana detail department ni. Sinilah nama dia, tempat kita simpan data. Okey, tempat kita simpan data storage, database kita dalam detail. Jadi saya minta maaf lah kalau saya tak nampak chat ni sebab saya tengah buat live tadi. Sorry . Okey, ini so ini kita panggil data storage ataupun database kita. Okey. Cik Penorma ada raise hand ke? Saya proceed lah . Okey, yang department, unit. Okey. Mana ada attendance dan juga detail. Dalam detail ni apa data yang diperlukan untuk kita masuk dalam ni lah. Ini penting. Okey, lepas tu bila kita dah siap kita punya Google Sheet, kita dah boleh pergi kepada app sheet. Nak pergi kepada app sheet ni pula, nak buka app sheet ada dua cara. Cara yang pertama, kita boleh pergi ke extension, app sheet, dan kita boleh create and sheet. Okay, ini cara mudah lah, extension, app sheet dan boleh create and sheet. Maknanya terus direct lah daripada Google Sheet. Ataupun cara yang kedua, kita boleh pergi kepada appsheet.google. Terus dibawa kita pergi ke AppSheet punya front page. Landing page lah macam ni. Nanti kalau kita buka terus dia keluar macam ni. Ini muka depan lah, muka depan untuk AppSheet. Okay, kalau muka depan AppSheet ni kita akan pergi ke contoh. Kalau dekat attendance staff yang dekat Google Sheet tadi, extension, AppSheet, create and sheet, dia terus akan buatkan kita satu apps. Tapi kalau cara yang kedua, appsheet.google, bila buka macam ni, kita pergi klik create apps dan juga start with existing data. Okay, kita klik. And then kita akan namakan dia. Apps ni kita nak namakan apa? Macam saya hari ni, saya nak buat attendance staff kan. So saya namakan attendance staff. Kategori mungkin kita boleh pilih. Kita nak kategori yang macam mana? Inspection ke, survey ke, property management ke, kita boleh pilih. Mungkin saya hari ni saya nak pilih macam inventory management. Okay. Kemudian kita boleh klik choose your data. Kita kena pilih data kita. Data yang mana kita nak masukkan dalam kita punya app sheet. Kita nak linkkan dalam kita punya app sheet. Okay. And then kita boleh klik Google Sheet. Google Sheet Google Sheet. Okay. Google Sheet. Dan kita kena ingatlah kita punya folder dekat mana, nama kita punya Google Sheet tu nama apa. Okay, saya namakan tadi sebagai attendance staff. Okay, dan saya pilihlah attendance staff. Dan klik select. Okay. Attendance staff, select. Okay. Nampak dia macam di tengah string. Okay, nanti bila kita dah buka, masukkan kita punya Google Sheet, akan keluar paparan macam ni lah. Your attendance staff apps is ready. Okay, maknanya dah cakap lah kita punya apps tu dah siap. Okay, so ni nanti akan keluar paparan ni macam ni. Akan keluar paparan yang macam ni lah. Okay, kat sini kita akan nampak lah paparan, ni paparan dalam phone. Paparan dalam phone besar macam ni. Kalau kita klik sini, ni paparan tablet besar sikit. Ni semua boleh ubah. Kita nak nampak yang phone kecil sikit, tablet dia besar sikit, kalau desktop dia lagi besar, macam tu. So kita boleh play around lah kita nak macam mana. So nanti paparan ni akan menunjukkan apa yang perubahan kita buat kat sini lah akan nampak.
inilah hasil nanti. Kita punya end result nanti kat sini. Okey, dia ada, kita boleh ubahlah mobile, tablet ataupun desktop. Ada button refresh. So kita nampak macam kosong je. Tadi macam dah linkkan dengan AppSheet. Dia tak kosong. Dia ada sebenarnya. Dia ada. Kalau kita tekan plus ni, add ni, dia keluar dah. Department, unit, name. Sama macam yang kita buat tadi. Department, unit dengan name. Kan? Sama. Dia ada timestamp kat sini, kat atas ni. Okay. Tapi kita nampak macam macam banyak button lah, macam susah lah. Tak susah pun. Senang je. Jangan takut, tak ada apa. Biar je. Macam banyak button tapi sebenarnya biasa saja. Okay. Ini paparan kita. Dekat tengah ni nanti tempat kita nak bekerja lah. Tempat kita nak klik-klik data dan sebagainya. Okay, kalau belah kiri ni pula kita namakan dia sebagai editor view. Okay, editor view. Okay, untuk home ni lah home dia. Home utama lah, nama utama. Okay, untuk info ni pula ada tempat untuk kita edit. Edit nama, edit logo, edit description. Contoh kalau macam nak buat attendance, kita boleh bagi description. Attendance ni untuk apa, untuk apa, untuk apa. Kalau logo ni pula kita boleh masukkan logo kita punya organisasi lah. Contoh macam saya Awantech, boleh masukkan logo Awantech. Ataupun nak edit name, tak nak guna nama ni, boleh. Kita boleh edit. Ni tempat kita nak mengedit lah. Edit kita punya info, kita punya apps. Okay. Yang kedua adalah data. Data adalah tempat untuk kita import table. Kita nak import table, nak import kita punya data, kita nak edit, nak column, slice, user setting, option, tempat kita bekerja lah. Ini antara tempat yang paling penting kita kena ambil tahu. Sebab apa? Salah tekan, habis dia ganggu semua. Ni tempat yang paling penting lah. Nanti kan kita main tekan ni, tekan kosek-kosek, dah terus lari bendanya jenuh, kita nak kejar nanti. Okay, UX ni ialah user experience. User experience ni dia lebih kepada visual, dia lebih kepada view ataupun tempat mencantikkan apa yang paparan tu lah. Dia macam kepada kosmetik. Okay, kosmetik lah, macam kita nak edit colour ke, nak edit branding, semua ada kat sini. Kita mencantikkan punya paparan. Okay, untuk behavior ni adalah action di mana kita nak tentukan flow kita punya AppSheet ni, macam mana kejadiannya nanti, kita nak behavior, nak action. Dia nak action dia macam mana, sini tempat. Kalau orang kata kalau orang yang suka creativity tu kat sini lah, fun part, mana dia seronok lah, dia nak buat animasi ke sebagainya. Okay, untuk automation ni lah ada tempat untuk automation lah, dia macam robot, benda yang automation. Sini tempat untuk kita nak create benda tu. Untuk chat apps ni pula, untuk kita nak masukkan chat lah, kita nak create chat. So dia nanti kita boleh chat dalam kita punya app ni. Contoh nak bantuan dan sebagainya, semua dalam app chat ni lah kita boleh create. Okay, untuk security ni adalah tempat untuk kita nak tentukan login behavior. Contoh siapa yang boleh login, security filter dia macam mana, domain authentication dia macam mana, semua dekat security. Okay, untuk intelligence ni pula untuk machine learning lah. Machine learning dalam ni, nak add AI ke semua dalam ni. Okay, semuanya ni kita panggil sebagai editor view. Tapi hari ni kita hanya nak fokus kepada data dan juga UX. Sebab apa? Hari ni ialah satu kita nak buat demo yang simple sahaja. Maknanya yang santai-santai, yang orang kata salam perkenalan lah daripada AppSheet ni. Macam kalau mana yang belum tahu, tempat kita detik permulaan nak berkenal dengan AppSheet. Kita akan buat nanti yang simple-simple. Dekat chat ada orang cakap dia tak ada extension untuk AppSheet. Okay, nak dah install tapi tak appear dekat add-on. Mungkin boleh try refresh nanti semula. Nanti tengok balik dekat menu extension. Tapi kalau tak ada AppSheet dekat AppScript tu, kalau mudahnya terus boleh pergi ke appsheet.google. Sign in je macam biasa, masuk je kita punya alamat email rasmi kita, terus kita boleh guna. Tapi kena pastikan kena pakai GWS lah, bukan Gmail personal tu, tidaklah GWS. AppSheet ni free.
sekarang ni Google tengah berbaik hati dibagi semua orang yang menggunakan Google Workspace ni free. Boleh respon. Ya. Akaun MOE GOV support kan? Sorry, Cik, maaf. Akaun GOV, MOE.gov, Workspace. Ya. Boleh pakai. Yang delima.edu. Delima pun boleh pakai. Oh, dia tak block kan? Tak. Sebab dia ada, bila kita klik dia block, contact your admin dia kata. Cumanya sekarang ni memang dia semua orang boleh pakai. Cuma kita hanya boleh pakai dalam kita punya organisasi sahaja. Contoh kalau MOE, sesama MOE GOV sahaja. Tak boleh nak pakai MOE GOV nak share dengan orang yang dekat MOH. Tak boleh. So your company policy. Company policy blocking access. Kita kena contact admin sebab apa? Sebab saya pun memang ada try untuk try. Admin tu level mana? Level PPD, JPN, KPN? JPN. Orang atas yang pegang super admin. Macam tu. Kan kita dia punya apps lah kan? Betul. Okay, thank you. Baik. Saya proceed dulu lah Okay, maaf, saya akan proceed dulu live demo ni. Nanti kita akan go through dalam kita punya chat box. Boleh lah Saya takut saya lupa nantilah. Tengah-tengah buat kat mana macam tu. Okay. Okay. So kita Okay, so kita fokus kepada data dan juga UX. Okay, data dan juga UX hari ni lah sebab kita nak buat something yang simple-simple sahaja. Okay. Pertama, okay, so seperti yang kita nampak dekat depan ni, kita dah ada satu tab attendance dalam kita punya data. Tapi kita kena ingat balik, dalam kita punya Google Sheet ada dua tab, attendance dan juga detail. Nampak? Attendance dan juga detail. Tapi dalam Sheet kita ada satu je attendance. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena tambah satu lagi tab. Kita kena upload satu lagi tab detail ni. Tab detail. Kita kena masukkan juga dua-dua supaya nanti Sheet ni boleh baca, boleh sync, boleh link dengan apa yang kita nak tu. Okay, so kita akan pergi ke new table, Google Sheet. Okay, kita pergi balik dekat sheet tadi. Okay, kita pergi balik dekat sheet tadi, attendance staff. Okay, kemudian kita kena pilih worksheet yang nama dia apa. Okay, tadi kita namakan dia detail kan, so kita ambil detail and then add this table. Okay, so sekarang kita nampak kita ada dua, attendance dan juga detail. Kita dah ada dua lah sekarang ni, attendance dan juga detail. Cumanya kalau macam saya kalau boleh detail ni ataupun data kita ni saya nak tak boleh ubah. Orang lain hanya boleh baca saja, tak boleh nak update, tak boleh nak add, tak boleh nak delete. So apa saya kena buat, saya akan pergi ke detail and then saya akan pilih read only. Saya akan lock data saya. Saya nak lock, saya tak nak bagi orang lain suka hati je nak tambah ke nak delete ke, tak boleh. Hanya saya je boleh ataupun hanya admin je yang boleh. Admin untuk sheet kita ni lah, untuk apps kita ni. Siapa admin ni? Siapa yang create, dia lah jadi admin. Siapa yang create, dia lah jadi owner untuk apps ni. Dia lah apps, dia lah owner, dia lah creator, dia lah ataupun admin. Saya lock, saya siap. So nanti bila orang masuk dalam saya punya apps ni, orang tu tak boleh nak ubah apa-apa. Dia hanya boleh tengok, hanya boleh baca sahaja. Saya lock, saya siap Dan sebarang perubahan, sebarang editing apa yang kita kena buat, kita kena tekan butang save. Kita risaulah nanti bila kita dah buat, tak lupa tekan butang save, tekan butang save terus dia hilang. Okay, nampak sekarang saya punya primary view ada dua. Ada attendance dan juga ada detail. Attendance dan juga detail. Okay, sekarang kita akan beralih kepada UX. UX ni ialah user experience. Paparan, kita nak tengok, kita nak ubah paparan kat sini. Nampak macam kosong je, tak cantik kan. So kita boleh play around, kita boleh main godek-godek lah, kita boleh klik-klik kat sini. Okay, so dekat primary view ni, ni primary view.
kita nampak ada 2. Okey, cuma saya dekat sini saya tak nak detail ni terpapar dekat sini. Ni kan detail, ni kan maklumat kita, maklumat kira buat apa nak bagi orang nampak maklumat ni kan. So kita boleh klik dekat detail dan juga kita delete. So dekat depan ni tinggal satu sahaja, tinggal attendance sahaja. Tapi jangan risau, data tu masih ada. Dalam data ada detail, ada attendance. Cuma dekat paparan utama ni je tak ada detail, ada attendance sahaja. Okey. Okey, seterusnya kita akan dekat primary view ni kita boleh tambah, kita tambah view boleh, kita boleh delete, kita boleh buang sesuka hati lah. Sebabnya ni hanya untuk paparan sahaja. Database dia still ada. Dia masih simpan. Cuma paparan je kita boleh main-main lah, kita boleh ubah apa semua. Okey. So inilah paparan. Tengok macam tak cantik je kan. Okay, saya pergi dekat attendance. Saya boleh pilih paparan nak macam mana. Saya nak bentuk chart ke, saya nak bentuk maps ke, kita boleh masukkan maps dalam ni ataupun bentuk detail. Cuma hari ni kita nak buat attendance staff. Jadi kita nak buat bagi staff tu isi form. So kita pilihlah bentuk form. Bila kita masuk je dalam kita punya app sheet, terus kita nampak form lah. Ada timestamp, ada department, ada unit, ada name. Okay, so saya nak bagi macam saya punya bentuk ni masukkan data. Masukkan data. So bila masukkan data, saya prefer bentuk form. So kita boleh pilih lah kat mana, middle ke, next ke, first ke, dia punya kedudukan dia. Okay, ni kemudian bila saya dah pilih bentuk form, saya tekan butang save. Saya tekan butang save, inilah nanti bila kita masuk terus bawa kita ke sini. Terus bila user masuk ataupun staff masuk, terus kita boleh isi kita punya form. Okay, so cuma saya kat sini saya nak jadikan dia drop down. Saya nak bagi department ni ada drop down, unit ni drop down, name pun kita nak boleh buat multiple choice. Kita boleh ubah lah, kita boleh be kreatif. Kita pergi dekat data, kita ambil attender, kita ambil column, data, kita pilih column. Data, column dan attendance. Okay, kita akan nampak dekat sini. Timestamp, department, unit dengan name. Kita nak play around dekat sini. Nampak tak sama kan? Sama dekat kita punya Google Sheet tadi. Ada timestamp, ada department, ada unit, ada name. Sama juga dekat sini. Timestamp, department, unit dan juga name. Cumanya dia ada tambahan dekat atas ni row number. Row number ni jangan risau, jangan khawatir. Row number ni adalah automatically generate by Google, by AppSheet. Bila kita masuk dia dapat ada row number. Mari mana row number ni kan? Jangan risau. Sebab row number ni memang dia dah automatically ada dalam ni. Okay. So dalam ada timestamp ni pula. Kalau kita scroll ke tepi, kita akan nampak timestamp ni now. Now ni dekat initial value dia now. Now ni ialah masa dan tarikh semasa. Ni pun automatically juga AppSheet dah buat untuk kita. Jangan kita nak ubah tiba-tiba tak naklah guna now, nak guna later. No, jangan. AppSheet dah bantu kita, memudahkan kita. So kita biar je, jangan usik. Sebabnya nanti dia keluar sini timestamp 17 bulan 1 2024, pukul berapa orang tu key in ataupun log in dan data dalam ni. So itu timestamp lah. Okay, so kita nak buat, kita punya hari ni kita nak buat planningnya, saya nak buat drop down. Drop down contoh dalam kita punya detail, kita ada banyak department, ada banyak unit. Satu department ada 3 unit. So then saya punya planning hari ni, bila saya pilih satu department, dia akan sort kepada unit apa sahaja yang ada dalam department tu. Dia kecilkan circle kita. Maknanya saya pilih technical, siapa je dalam technical tu ada. Kita nak sortkan. Okay, so pertama sekali kita kena pergi dekat butang pen. Nampak department ada butang pen. Okay, kita klik butang pen. Okay, kita klik butang pen. And then kita scroll ke bawah, kita akan nampak data validity. Okay, kita akan nampak data validity. Dan kita klik data validity. Valid if, kita klik kat sini. Kemudian kita kena buat sedikit typing. Ini bukan coding lah, dia lebih kepada typing. Sikit sahaja. Okay, saya akan buat detail. Detail, bracket dan department.
Sebab apa satu detail? Sebab kita nak ambil data dekat dalam kita punya detail tab tadi. Nampak? Detail tab, kita ambil department. Kita nak sortkan department. Okay, so dekat sini kita akan ambil detail dan department. Okay, dapat ya? So kita akan nampak simbol right dekat sini warna hijau. Maknanya AppSheet faham, oh dia ni nak detail, oh dia nak detail department rupanya. Dia faham. Kalau tak ada tanda right, tanda merah, maknanya dia tak faham apa dia nak sebenarnya ni. Macam tu. So bila tanda right maknanya betul, jumpa apa yang kita nak tu. Dan kita akan pilih save, kita akan klik save. Kemudian kita kan nak buat drop down. Bila kita nak buat drop down, kita kena tukar kolom data type. Okay, kita bukan nak guna text, kita nak buat drop down. Kalau drop down, kita kena pilih N6. N6 ni dia macam drop down list lah. Kalau nampak tepi ni, department tepi ni dia dah keluar dah drop down button, nampak? Ada simbol drop down. Kita nak pilih drop down, kita kena pilih N6. Okay, N6. Kolom data dia menggunakan N6. Dalam N6 ni pula ada beberapa mode lah. Ada drop down, ada stack pun ada button pun ada auto pun boleh. So hari ni saya nak pilih N6 and then saya nak gunakan stack. Jom kita tengok macam mana jadi dia. Kita ambil stack dan kita klik done. And then apa kita kena buat? Kita kena tekan butang save. Bila kita tekan butang save, kita akan nampak apa kejadiannya lah. Okay, dia nak sync. Okay, kita nampak ni stack. So kalau kita buat drop down, dia akan keluar ke bawah kan, tapi ni kita pilih stack. Kita ada SMBD, ada enterprise, ada human resource, ada finance. Ni kalau contoh saya punya department dekat Awan Tech, ni contoh saja. Mungkin dekat Tuan Puan punya organisasi ada banyak lagi department, boleh masukkan dalam detail ni. Masukkan banyak-banyak semua. So dia nanti dia akan keluar banyak lah kat sini. And then kita boleh pilih lah ikut kesesuaian. Nak pilih stack, pilih stack. Nak pilih button, pilih button. Kita boleh pilih dekat sini. Saya pilih stack lah, sebab tu dia akan jadi stack macam ni. Okay, dapat So nanti kita akan nampak ada warning dekat atas ni. Tak apa, abaikan. Warning ni tak ada lah macam mengganggu sangat pun. Biar je. Okay. Dan kita pun nak buat juga unit pun kita nak buat drop down, nama pun kita nak buat drop down. So kita akan ulang step yang sama. Kita akan pergi ke unit ni, nombor 4 ni kita pergi ke unit, kita klik pada pen and then kita akan klik data validity. Valid if ni kita masukkan sebagai detail and then kita masukkan bracket, kita nak masukkan unit. Klik je unit. Kita tunggu sekejap and then dia akan keluar button hijau. Maknanya betul lah apa yang kita pilih tu, dia jumpa. Okay, dan kita tekan button save. Kemudian kita kena ubah kolom data type. Kita kena pilih N6. Sama je step. Kita ulang je step yang sama. N6. And then kita nak pilih apa? Drop down ke, stack ke, button ke, terpulang. Saya nak pilih drop down. Okay, saya pilih drop down dan saya tekan butang done. Okay, nampak contoh kalau saya pilih enterprise, unit ni dia akan keluar. Dia akan keluar dekat unit ni. Dia akan keluar unit apa je ada dalam tu. Nanti tekan butang save dulu. Tekan butang save. Okay, kita pilih enterprise contoh. Dan kita pilih unit. Kenapa hang? Syirah, line okey tak? Line okey. Dia akan keluar kat sini. Unit apa yang ada dalam department enterprise. Dia tak akan keluar unit lain dah. Contoh ada unit sale tak ada kat sini. Sebab apa? Dia dah sortkan, dia dah kecilkan. Dalam department tu unit ni je yang ada. Dia tak akan keluar unit lain. Dia dah bantu kita untuk kecilkan kita punya pencarian tu. Okay. Dan kita pun nak buat drop down juga untuk nama. Okay, kita buat step yang sama. Kita pergi ke name. Kita pilih pen. And then kita pergi ke data validity. Dekat valid if ni pun sama, kita masukkan detail, masukkan bracket dan kita pilih name. Okay. And then kita tunggu sekejap, dia dah hijau, maknanya dia dah jumpa apa yang kita nak cari tu. Okay, kita tekan je butang save. And then cumanya kolom data type
Tadi kita guna N6 kan, yang ni kita guna N6 list. Sebab apa? Sebab kita dah tahu kan, kita punya sedarai nama tu banyak. Contoh dalam semua department tu ada dekat beribu orang. Takkan kita nak buat step, takkan kita nak buat button, susah lah. So kita pilih N6 list. N6 list ni, dekat tepi nama tu nanti dia akan keluar satu tick box. Mana kita boleh buat multiple choice. Satu register, kita boleh terus register untuk 3-4 nama. Macam tu. Okay, kita pilih N6 list, kita pilih drop box. Okay, dan kita klik butang done. And then apa yang kita kena buat ialah kita kena klik butang save. Okay, kita klik butang save. Okay, so nampak bila kita dah klik butang save, dia dekat kita punya interface ni, dekat kita punya primary view ada dua sahaja. Timestamp dan juga department. Sebab apa? Sebab kita belum pilih. Okay, kita pilih saya pilih enterprise, kemudian saya pilih unit, saya pilih technical lah. Technical dan nama. Ini orang yang technical sahaja dekat awan tab saya. Okay, ada nama saya Farhani dengan Omar. Saya boleh buat multiple choice. Nampak? Ada multiple choice. Ni yang kita panggil sebagai N6 list. Maknanya dia ada tick box. Kita tick box Farhani dan juga Omar. Dan kita boleh klik butang done. And then seterusnya adalah kita tekan je lah butang save. Okay, kita tekan je butang save. So nanti dia terus capture kita punya report. Tapi macam belum siap lagi kan, sebab nanti yang dia save tu dekat mana dia keluar. Okay, kita akan pergi. Okay, kita akan pergi kepada UX. Okay, UX dekat primary view ni. Okay, kita akan ada primary view, kita klik attendance. Kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah, kita akan jumpa finish view. Okay, finish view. Finish view, kita klik kepada attendance detail. So nanti bila kita save, dia terus keluar paparan macam ni. Dia tunjuk, tadi Farhani dah timestamp, Farhani dah masuk pukul berapa. Dia keluar terus paparan kat tepi ni. Ni kita panggil sebagai finish view. Dan finish view ni juga kita boleh edit, kita boleh ubah kita nak paparan tu macam mana. Macam mana kita nak buat? Okay, macam mana kita nak buat ialah ni kan primary view, kita scroll ke bawah sikit, kita akan nampak ref view. Ataupun kita panggil dia reference view lah. Ref view, kita klik attendance detail. Klik attendance detail. So inilah tempat kita nak ubah dia, kita nak edit, nak mencantikkan dia. Contoh kalau kita nak masuk use card layout ni, kalau kita ada gambar, kita boleh masuklah gambar. Contoh gambar kita punya department ke, gambar kita punya organisasi ke. Tapi saya tak ada gambar hari ni, so saya tak masukkan lah. Saya pun off je use card layout ni. Okay, header column. Header column ni dia lebih kepada macam nampak header dekat atas ni, dia highlight dekat atas ni. Saya pilih macam department. Dia kan keluar lah, department enterprise. Nama siapa Farhani, timestamp bila, technical ke apa ke, macam tu. Okay, ni kita punya highlight lah. Ataupun kita nak masukkan juga, nak banyak-banyak kita masukkan timestamp. So enterprise, department enterprise, timestamp pukul berapa. Tapi kalau rasa macam tak nak lah banyak-banyak, nak satu je, tinggi lah. Satu je ada enterprise. So bila nanti bila kita dah log in ataupun kita dah sign in dekat kita punya attendance tu, ni lah finish view dia akan keluar. Enterprise berapa. And then kita macam nak buat column order lah. Okay, saya boleh buat column order. Mungkin pertama saya nak ada timestamp. Okay, yang kedua saya nak ada nama ataupun name. Okay, timestamp bila, siapa staff tu, and then bawah sekali saya nak masukkan di unit. Kita boleh play around. Kita nak letak unit dekat atas ke, nama dekat atas ke, kita boleh kata play around, kita boleh explore, kita boleh try and error. Tapi kena hati-hatilah, jangan nak try tapi tak ingat dekat mana kita ubah tu, nanti sunah kita nak mencari. Okay, okay, jadi macam inilah kita punya finish view. So kita kena tekan butang save. So maknanya kita save lah apa kerja yang kita buat tu. So okay, contoh kita try lah, okay, kita masukkan SMBD contoh, dia terus keluar unit sale. Siapa kita nak, okay, Hani contoh, saya pun tekan dan saya tekan save.
Terus dia keluar timestamp. SMBD, timestamp berapa, nama siapa, unit mana. Jadi kita juga boleh tengok kat tepi ni. Oh sebelum ni siapa yang masuk, oh sebelum ni Farhani dah masuk. Kita boleh tengok kita punya finish view dan siapa orang sebelum-sebelum ni yang dah masuk. Kita boleh check. Okay. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada okay, saya dah pilih yang tu, kita dah pilih attendance, kita dah boleh pilih column order. So, kita macam kata macam bila dah siap kita punya okay, dalam kita punya form, dalam kita punya data tadi, dekat sini kan, tiba-tiba kita nampak dekat kolom, kita nampak ada timestamp, ada department, ada unit, ada name. Tiba bila kita dah siap buat semua, kita pilih macam ada lagi lah kita nak tambah, macam nak tambah satu lagi kolom jumlah ke, kolom hour ke, working hour ke, maksudnya kita nak ubah. Okay, jangan risau. Kita masuk kepada kita punya Google Sheet. Okay, Google Sheet kita pergi ke attendance tadi ni. Nampak? Okay, kita nampak ni, ini kita bagi dia kolom. Okay, timestamp, department, unit, name. Jadi kita rasa macam nak tambah lagi mungkin hour. Okay, working hour contoh. Maknanya bila kita masukkan berapa jam yang kita bekerja contoh. Okay, bila kita dah tekan working hour, kita pergi ke kita punya app sheet, kita nak synckan dia dengan apa perubahan yang kita buat. Apa yang kita kena buat ialah kita kena klik generate structure. Kita klik je generate structure. Sebab apa dia nak synckan, dia nak link balik, nak cari balik, nak betulkan balik. Nampak? Terus ada tambahan satu kolom kat bawah. Tambahan kolom working hour. Sama juga dengan yang lain. Kalau macam kita nak ubah apa-apa kat sini, kita ubah je dekat Google Sheet. Okay. Ya. Okay. Kita ubah je dekat kita punya kolom dekat Google Sheet kita. Nampak? Dia keluar kat sini. Macam kita nak delete pun sama. Tak nak lah working hour ni kita delete. Delete je lah. Kita delete. Kita terus clear kat sini. Pergi kat app sheet kita. Klik balik generate structure. Okay, generate structure. Admin. Ya. Cikgu ada soalan. Kalau nak add location boleh ke? Boleh. Kita boleh add location. Contoh nanti kita akan nanti saya tunjuk kalau kita nak add location, kita pergi dekat UX ni, primary view ni, kita masukkan new view. Okay, kita masukkan new view. So kita create new view lah. Okay, kita create new view. Kita nak namakan dia sebagai apa? Contoh location. Contoh lah location. So kita nak bentuk dia bentuk map lah. Contoh bentuk map. So kita boleh pilih map tu nak macam mana. Kita boleh play around. Kita nak map tu kat mana. Nampak? Kita boleh play around lah. Maknanya kita nak map kolom tu macam mana. Kita nak secondary table, detail ke. Nampak? Dia akan pergilah. Malaysia ke, Nigeria ke, apa semua tu kita play around. Cuma untuk hari ni saya tak fokus kepada map lah. Saya minta maaf Encik ya. Hari kita fokus kepada view-view yang daripada paling dulu. Sebab kita nak buat sesimpel yang boleh lah. Mungkin ada yang baru first time masuk dengan app sheet ke kan. Tapi memang boleh, kita boleh masukkan location map dalam ni. Kita masukkan gambar muka kita pun boleh dalam ni. Kita kena play around lah. Nanti boleh sharing kan? Boleh. Tapi untuk share, maksud Encik sharing macam mana? Tutorial hari ni lah. Cira ada buat rakaman kan? Kita punya sesi hari ni kita dah ada rakaman. Jadi nanti kita akan upload dekat YouTube channel pun boleh. So jadi asli invitation semua akan dapat. Kita bagi slide. Kita akan upload dekat YouTube founder. Okay, admin kata kita akan bagi slide. Tapi untuk kita punya tutorial hari ni dia akan upload dekat kita punya page Awan Tech lah. Betul admin? Betul. Terbaik. Okay. Awan. Terima kasih. Okay, jadi kita akan sambung yang tadi tu. Okay, mana tadi kita dah ada finish view apa semua tadi kan. Okay, bila kita tekan save, terus ada finish view, attendance detail pun
Belum sini. Belum. Okay. Timestamp unit field. Okey, apa-apa perubahan yang kita buat, kita kena ingat ya. Kita kena tekan butang save. Okey. Tiba-tiba bila kita dah buat semua ni, kita rasa macam takkan kita punya paparan ni ada satu je, ada attendance sahaja. Mungkin kita nak buat macam analisis. Siapa yang dah masuk, kita nak buat graph ke macam mana kan. Ada dua cara. Kita nak tekan new view boleh, kita pergi ke attendance, kita klik dan kita klik copy pun boleh. Kita klik copy. Jadi dia akan keluar dua view lah. View yang pertama, primary view kita pertama attendance, dan yang kedua ni yang kita copy tadi. So kita boleh namakan dia sebagai apa? Mungkin saya nak sebagai report. Okay, report. Saya namakan dia sebagai report. So view type ni pula paparan macam mana yang kita nak. Paparan macam mana kita nak buat form juga. So report mungkin kita nak buat dalam bentuk detail ke, kita nak buat bentuk chart ke. Nampak saya buat bentuk chart lah. So macam senang kita nak nampak graf analisis kan, berapa orang dah masuk hari ni, department mana dah masuk hari ni. Okay, saya pilih check kan, susun untuk position pula, untuk ni kedudukan kat sini, report dulu ataupun attendance dulu. Okay, report dulu ataupun attendance dulu. So saya kalau boleh nak attendance kat depan, report dekat belakang. So kita boleh klik middle ataupun later, kita boleh pilih. So dia dah berubah, attendance dekat depan, report dekat belakang. Okay, kemudian saya rasa macam saya nak tukar lah saya nak pilih chart. Saya boleh pilih chart, saya nak chart macam mana, histogram ke, historical histogram ke, nak pie chart ke, nak bentuk macam mana, kita boleh pilih. So hari ni saya nak pilih histogram. And then saya nak count. Count ni maksudnya kalau saya letak je cursor kat sini, terus dia keluar berapa total amount, berapa yang masuk hari ni, numbers of orang yang dah register. Okay, kemudian saya akan pilih chart column lah. Saya nak kolom apa, saya nak department contoh. Saya nak dia akan keluar department mana je yang dah masuk. Nampak macam ni. Okay, then saya boleh tukar lah color. Saya nak color macam mana, saya nak warna pink ke, saya nak warna hitam ke. Saya boleh pilih saya punya chart tu warna apa. Mungkin hari ni kita nak go dengan color biru. Macam tu, biru kan, one type warna biru, kita pilih warna biru. So kita boleh play around. Nampak kat sini. So nanti kita boleh tekan butang save. Okay, kita tekan butang save. So nanti paparan dia akan keluar macam ni. So kita try kita masuk enterprise, kita pilih unit mana, unit IT contohnya. And then kita boleh pilih nama Nadiah and Zul. Okay, klik je butang done. Kita tekan butang save. Dia terus bawa kita ke paparan macam ni, finish view. Ni finish view. Kita pun nak tengok report lah, macam mana report hari ni. Kita pergi ke report. Kita nampak tiba-tiba enterprise dah ada. So bila makin ramai orang dah register, makin banyak department, dia akan keluar lah banyak-banyak graf ni. Banyak department, berapa bilangan, 1 orang, 2 orang, dia akan keluar macam tu. So kalau kita pergi ke data ni pun dia akan keluar. Nadiah dengan Zul masuk waktu bila, pukul berapa, ni pun kind of like macam data detail lah. Akan keluar macam tu. Okay, seterusnya kita nak pergi kepada, mungkin kita rasa macam boring lah, kita punya warna putih ke, tak cantik ke, no worries. Kita akan pergi kepada UX and then kita boleh pilih brand. Okay, brand. So kita boleh nampak dekat sini tempat kita untuk buat sedikit kosmetik ataupun mencantikkan kita punya apps. Kita boleh pilih lah, kita nak kita nak theme, dark theme ataupun kita nak light theme. Kita boleh pilih, kita boleh play around lah. So kita macam nak tukar warna biru, so nampak kita tukar dah warna merah, purple sebagainya. Kita boleh pilih, kita boleh play around. Okay, then apps logo, tiba-tiba kita rasa macam nak tukar logo. Okay, tukar logo, bila kita tukar kat sini, dia akan keluar kat sini. Nampak attendance staff logo dekat sini.
Dekat sini pun sebenarnya kita boleh tambah macam-macam. Macam saya untuk Awantec punya sheet apps saya dah buat sini, ada home, ada butang gallery. Contoh gallery tu kita boleh buat satu menu gallery. Bila kita macam contohlah top management, dia tak kenal siapa Farhani ni. Dia boleh pergi ke gallery, buka gallery, keluarlah gambar saya terpampang dekat situ. Oh, Farhani yang ni, Farhani yang ni. So kita boleh tambah beberapa menu lah. So kita kena boleh jadi be kreatif. Okay, kita boleh tambah, kita boleh add, boleh delete dan sebagainya. Kita boleh tambah, kita nak statistik ke apa ke, kita boleh buat. Dekat butang menu ni kita boleh hide dekat sini. And then kita boleh pilih juga untuk launch image, kita nak pilih macam ni. Kenapa tak keluar? Okay, saya pilih yang ni. Nak warna biru ke, nak custom, macam saya custom lah, saya letak gambar Awantec kat sini. So bila setiap kali user ataupun staff masuk dalam apps ni, dia akan keluar gambar Awantec dulu kat depan, paparan Awantec, baru dia bawa kita pergi ke form, pergi ke Google Form, form untuk ETGC, attendance dan sebagainya. Kita boleh pilih, kita boleh play around. Okay, untuk background image pun kita boleh pilih, kita nak gambar macam mana, kita nak ada corak-corak ke, tak corak-corak ke, kita boleh pilih. Okay, untuk header dan footer ni pula, kita boleh pilih nak show view name in header. Kalau kita tick dekat sini, nampak dekat atas dia dah keluar, dia akan keluar nama report contohnya. Kalau kita untick, dia hilang nama dekat atas ni. Kalau kita nak cantik, kita tekan tick lah, dia keluar report. Kalau kat atas ni dia keluar attendance, save, dia akan keluar ni details, dia akan keluar, dia akan bagi tahu. Tu kalau kita show lah. Okay, then kita show logo in header. Yes, kalau kita klik show, dia akan keluar gambar yang kita pilih tadi, gambar ini. Contoh kalau kita letak gambar MOE, dia akan keluar MOE dekat atas ni. So kita kena play around lah. And then kita nak hide menu and search button. Kalau kita tekan hide, menu, dia akan hilang dekat atas ni. Nampak? Tak ada dah menu dekat atas ni. And then kalau kita show, dia akan ni lah, kita boleh pilih dan sebagainya dekat sini. Okay. Kemudian kita boleh pilih lah style, kita nak style macam mana, black and white ataupun colour, nampak ada colour kat sini. Ataupun kita nak pilih accent footer, ada putih, dia campur-campur sebelah-sebelah macam tu. Kita nak play around. Okay, macam tu lah. So saya ni memang nak buat yang sesimpel yang boleh untuk kita salam perkenalan. Nanti kita akan ada sesi yang lain, sesi yang lagi detail, lagi advance lah. Sekejap Syirah, saja. Okay, so untuk demo hari ni setakat tu sajalah. So saya akan pergi tengok dalam chat box, kalau ada sebarang pertanyaan boleh okay. Untuk deploy nanti macam mana? Nanti bila kita jatuh, kita dah tekan butang save. Okay, saya klik kat sini. Okay, saya tekan butang save kat atas contohnya. Okay, kita dah save. So nanti bila dah siap contoh ni, kita punya apps. Okay, nampak dia keluar macam ni. Okay, dia keluar macam ni, macam terus macam yang kita nak lah. And then nanti kita boleh jadi deploy terus. Contoh ni view untuk phone lah, phone view. Jadi kita nak tukar kepada tablet view. Ini tablet besar sikit lah. Kalau kita nak desktop view, dia akan bawa kita pergi ke satu page yang lain. Dia bawa page yang lain, dia akan kejap, dia akan keluar. Dia akan keluar macam ni. Ini untuk desktop view. Tentu kita pilih enterprise, and then kita pilih unit IT contohnya, and then kita pilih Nadia dan Zul. And then kita kena tekan butang save contoh. Tiba-tiba kita nampak Nadia dengan Zul, macam tak nak lah, kita nak tukar nama orang lain, silap nama. Kita boleh tekan edit. So kita boleh je pangkas Zul ni. Kita boleh pilih orang lain, Fazil contohnya. And then kita tekan butang save. Dia akan keluar lah Nadia dan juga Fazil. Macam tu, ni untuk view desktop. Dan kita boleh pilih lah report dia macam mana. Nampak, kita boleh pilih report dan sebagainya. Yang tu untuk tu ni, contoh ni dah siap lah contohnya lah kan.
Dah siap. So nanti kita boleh share kita masukkan je nama address, tapi kita dah masukkan full address lah. Cuma kena ingat betul-betul, kalau untuk app sheet yang percuma yang Google bagi ni, kita hanya boleh guna sesama kita sahaja. Maksudnya kita hanya boleh guna within organisasi. Kalau Awan tag sahaja, tak boleh share dengan orang luar. Ini buat sementara waktu. Sebab apa? Kita panggil dia sebagai app sheet core. Core ni kayaknya yang free lah, yang limited sikit access dia. Okay, kalau MOE hanya MOE GOV sahaja. MOE EDU lain pula. Macam tu. Okay, kalau MOH sahaja. So bila kita dah masukkan nama user dalam ni, kita boleh pilih lah orang tu nanti sebagai editor ke, user ke, and then kita boleh share je link ni dekat siapa-siapa. Okay, kita tekan butang done. So nanti kita nak ni my apps. Sekejap. App sheet license, share limit berapa orang. Ya, memang unlimited. Memang unlimited Puan. Kalau nak guna attendance di day one, boleh generate QR code untuk user daftar. Boleh kita boleh generate QR code. Tapi user tu kita kena masukkan dalam kita punya ni lah. Kita kena masukkan senarai user tu kita kena masukkan dalam kita punya apa tu nama Google Sheet tadi. Google Sheet tadi. Kita masukkan Google Sheet. Boleh export apps ni ke organisasi lain. Buat masa ni kita belum boleh export lagi. Baru call. Kalau attendance tu admin boleh trace ke lokasi yang daftar tu kat mana. Buat masa ni kita belum explore lagi features yang tu. Saya rasa macam tak boleh Puan. Report tu boleh generate PDF tak? Boleh. Maknanya tak ada report je. Okay. Kalau kita dah siap report semua ni nanti, dia memang akan automatic link dengan kita punya Google Sheet tau. Sekejap nampak? Dia akan terus keluar siapa yang isi tadi, department mana yang isi. So kalau nak, ni kita panggil macam so-called apa kata, report akhir lah kan. So nanti kita boleh je terus download dalam bentuk PDF. Ni PDF je lah. Sebabnya dia link dengan Google Sheet. So apa yang kita isi dekat app sheet, dia akan terus masuk ke dalam Google Sheet. Dia akan link. Okay. Okay. Untuk contoh paparan admin lain, paparan staff lain, tu kita akan pergi sesi yang berikutnya lah. Maknanya session app sheet yang akan datang. Yang tu kan kita akan pergi go deep lagi lah. Sebab hari ni kita untuk yang basic-basic je. Basic knowledge dululah, perkenalan. Dan nanti kita akan buat lagi sesi app sheet yang lain. Kita akan go deep lah macam mana kita nak buat role untuk admin ke, macam mana ke. Kita masukkan map dan sebagainya. Kalau Google Cloud punya servis tadi berbayar ke tidak? Tidak, setakat ni tak berbayar lagi. Sebab saya ada pernah buat satu menggunakan Google Maps lah. Memang tak berbayar lagi. Kepada APK. Okay, yang generate kepada APK ni pun kita akan akses yang lain. Ini kita buat yang basic-basic dulu ya Puan ya. Minta maaf. Saya rasa untuk bahagian saya setakat tu dulu hari ni. Ada soalan lagi ke? Sebab kita memang betul-betul nak pergi yang satu yang simple. User lain nak guna app sheet ni ada requirement apa? Dia kena buka browser ke? Betul. Kita sebab app sheet ni memang guna browser saja. Browser base lah, web base macam tu. Ada banyak app sheet yang mana satu ya. App sheet yang mana tu ya? Saya kalau contoh kalau saya nak buat app sheet, sekejap app sheet. Puan, Ya. Puan Hani. Ya. Kalau ikutkan ada banyak app sheet ni, app sheet Google ada 2, app sheet event, app sheet for Google Docs. Kat sini cik. Kalau cik buat app sheet dia akan keluar app sheet sign in ni. Terus kita sign in lah. Dia akan Kalau ikutkan dekat admin ni ada banyak app sheet. app sheet.google. Sebab dekat sini, maksud saya dekat GWS punya workplace, marketplace ni lah. Dekat marketplace. Dia ada banyak. Dia ada app sheet Google,
AppSheet Event, AppSheet Google Docs. AppSheet Google. AppSheet Google. Betul. Tapi kalau tengok sini AppSheet Google ni AppSheet for Google. Betul. AppSheet for Google. Ni AppSheet Event lain pula. Betul Cik. Sekejap ya. Apa ni? Okay. So betul Cik. AppSheet for Google. Okay. Baik. Wan, nak tanya. Mhm. Yang kalau AppSheet ni macam saya nak try access, dia tulis you need access. Your company policy is blocking access. Dia maksudnya kalau saya nak contact siapa kalau untuk bagi enable kan AppSheet ni? Okay, Encik daripada mana? Saya daripada Kementerian Sumber Manusia. Sumber Manusia. Okay. Yang setahu saya lah. Okay. Untuk MyGov, akhirnya ada MyGov lah kan? Ya. Okay. Yang saya baru teringat. Kalau ada MyGov, kalau ikutkan Google dah bagi semua orang pakai free. Okay. Semua orang pakai free. And then tapi untuk MyGov, dia orang masih lagi disablekan function AppSheet ni. So boleh ke pihak Awantech spoken dengan pesencah untuk yang GOV? Untuk GOV, okey boleh. Nanti enable. Sebab saya dah call ISD tadi, ISD pun dia kata terikat dengan polisi gitu. Sebab kini MyGov kan mampu pegang kan, sebab mampu memang masih disablekan lagi AppSheet ni, sedangkan AppSheet ni memang dah free untuk semua orang. Tak apa, nanti saya akan cuba. Saya cuba explore tadi, database jika kita create, lepas tu kita cuba puan yang tekan klik sebelah kiri atas. Sekejap ya, saya tunjuk. Klik sebelah kiri. Sekejap, saya punya kenapa hang? Dia hang sekejap kat screen. Hilang pula. Dia hilang pula sekejap ya. Saya stop presenting tu. Tadi hilang. Sekejap. Tapi bermanfaat lah tutorial hari ni. Saya faham cuma sangkut kat polisi je. Tak boleh nak explore lebih. Betul. Sebab polisi tu saya baru teringat memang Google bukan Google mampu belum disable lagi. Sebab hari tu mampu pernah bagi tahu kalau user daripada setiap kementerian tu nak guna, user boleh terus call helpdesk lah. Helpdesk bagi tahu user nak guna AppSheet. Dia mampu akan enablekan mengikut kementerian siapa yang call tu. Contoh kalau Encik daripada MOH contohlah so dia kena on kan untuk MOH sahaja. Dia dalam package Google Workspace punya ni supplier kan? Siapa Contract tu? Kan? Betul. Tak ada betul. charge lebih dah kan? Tak ada. Memang tak ada charge lebih dah. Kira mari sekali dah tu macam tu. Kira semua orang boleh pakai. Okay. Semua orang boleh pakai. Asalkan user tu ada akaun Google Workspace, consider boleh pakai. Macam tu. Maksud dia kalau nak minta enable kalau kami ni kena contact dengan MyGov UC punya helpdesk tu. Betul cakap macam saya ingat ke MOE je, HR pun sama. Apa hubungan? Betul sebab saya HR pun tak boleh. Lain pun sama. Sebab hari tu kita pernah ada event dengan MOE dah cakap dia tak boleh guna. Ibu mampu kata, yelah memang tak diguna sebab kami disable lagi. Macam tu. So dia open request lah. Kalau kita nak guna baru kita request benda tu. Sebenarnya kalau ikutkan dia dah free untuk semua. Macam tu. Tapi tak apa, saya akan cuba untuk bagi tahu dengan pihak mampu untuk dia maybe dia boleh enablekan, boleh bagi semua, kita bagi pendedahan untuk semua orang pakai. Kan? Betul, banyak benefit lah boleh. Betul. Saya developer luar tu. Betul. Kini kalau kita nak beli apps pun dah kira berapa dah cost kan. Baik kita buat sendiri. Puan boleh gerakkan mouse tu. Boleh dah. Create. Create. Start existing. Tapi kita pilih ni just masuk je apa-apa. Saya masukkan test lah test. Okay. Kategori pilih je. Okay, management. Okay, choose your data. Kita choose ni kalau daripada AppSheet punya database dapat. So kita kena buat kita punya database dekat AppSheet database tu lah. Betul. Sebab tapi kalau yang
news source ke daripada Google Drive tak lepas. Oh, ke Google Sheet Cuba pun tak FC database. FC database sekejap saya Ha. tengok ya. Kat Nampak sini ni test time. Ini dia keluar yang table yang lama-lama punya dulu. Maknanya kita akan recreate balik berdasarkan kita punya apps yang lama-lama. Kita duplicate apps yang lama-lama. Oh, kena enable Google Drive jugalah. Betul, kena enablekan Google Drive juga. Maknanya memang sebab apa? Lepas tu OneDrive, jika saya enable news source daripada Google, daripada Microsoft, dapat ni OneDrive. News source. OneDrive. Sekejap saya news source. Kena create daripada Microsoft punya OneDrive tu dapat. Kalau Google tak dapat. Gitu. Oh, faham. Sebab saya memang tak pernah guna yang OneDrive lah. Bagi kita orang memang 100% pakai Google Drive lah. So saya pun tapi sebab dah ada supply KPN dia supply untuk Google Drive, kita guna lah kan. Betul. Sama-sama. Baik. Cuma saya cuma nak bagi tahulah kalau dekat sini, sini ialah paparan untuk AppSheet. Ni recent ni apa yang kita dah buat sebelum ni. Contoh apa yang kita dah deploy, apa yang kita buat testing, saya dah deploy untuk Awantech timesheet contohnya. Pekerja-pekerja semua kita nak track berapa jam dia fokus untuk projek-projek tu. So then kita boleh kira rate hour dia berapa sebagainya, contoh untuk timesheet. Kita boleh masukkan kalender. Kita boleh linkkan kalender kita dengan kalender meeting contohnya. So kita tengok tally ke tak tally kita punya kalender. So kita boleh masukkan kalender, boleh masukkan gambar dan sebagainya dalam kita punya timesheet. Contoh ni ada new adalah test apa semua. And then kalau macam kita tak ada idea macam mana kita nak start create, kita boleh pergi ke template. Template. Kayaknya AppSheet ni dah sediakan template. Kenapa dia hang lah? AppSheet dah sediakan template dalam ni. Ada banyak jenis apps yang kita boleh pilih. Ada simple survey lah, simple inventory lah, ada Kanban board, project tracker, shift management, workstation booking, kita nak workstation ke delivery dan sebagainya. So kita boleh ada task manager kan. So kita boleh guna template yang dah bagi ni. Kita cuma klik je. Contoh kita klik je copy. Terus kita namakan dia survey dia nama apa. Contoh test survey. Test survey. So kita pilih juga kategori dia sebagai apa. Kita pilihlah inspection dan survey contoh. Kita klik copy app. So dia akan terus buatkan kita satu apps lah berdasarkan template yang dia dah bagi. Dia dah bagi template, kita copy je. Kita ubah-ubah je. Tapi dia macam take time sikit, nampak? Dia terus keluar macam ni, test survey nama kita punya apps kat sini. Sekejap dia tengah generate. Dia cantik sometime lah, dia nak sync kan apa semua. Terus dia keluar dekat sini nanti mengikut template yang kita dah pilih tadi. Dia macam dia kadang dia ada hiccup sikit lah, dia ada lambat sikit. Itu pun bergantung kepada kita punya connectivity lah. Saya kat sini baru tukar internet, so yang jadi macam internet agak lambat sikit, nampak? Dia ada button form. Dia dah buat untuk kita dah. Kita just cuma tukar detail, maklumat detail je, nampak? Dia dah bagi dah button, dia dah bagi time, dia dah bagi dah persen apa semua, nampak? Ni lagi cantik dia buat, nampak? Ada location, kita boleh pilih location. Tadi ada encik nak location kan? Ni location, kita boleh masukkan location, masukkan map dalam ni. Dan kita boleh masukkan image. Maknanya kita boleh feel free untuk try and error lah. Kita boleh test dan sebagainya. Boleh masuk signature, nampak? Ni lagi advance. Tapi ini kita kena explore sendirilah. Dia dah bagi template, pandai lah kita kena explore. Macam tu. So boleh kalau nanti saya kalau ada rezeki dah mampu dah enablekan untuk semua pakai, dah boleh start explore, play around. So kat sini dia dah bagi template, apa yang kita kena buat, kita pergi ke data. Sekejap pergi ke data, kita masukkan data lah. Kita masukkan data dan sebagainya. Banyak lagi template yang kita boleh pilih lah. Sorry tadi. Internet saya ni masalah sikit hari ni. Macam tu lah lebih kurang. So kita boleh pilih lah template kita nak macam mana. Nak buat survey, nak buat tracker, shift management, kita boleh pilih. And then kalau kita nak copy, kita copy lah. Nak explore, kita explore lah. Explore ni macam belajar lah macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni. Ni lagi cantik, lagi orang kata advance lah.
Macam tu. Okay. So kita pergi kepada chat box. Mampu kena buat roadshow berkenaan dengan ICT. InsyaAllah kalau ada rezeki memang mampu akan buat lah nanti. Okay, edit data. Betul, workstation booking looks very useful, sangat membantu. So lepas ni boleh feel free untuk pergi ke template, boleh tengok explore, boleh copy dan sebagainya. Okay, so kalau ada sebarang soalan boleh email kepada admin. Nanti boleh reply, boleh je email kepada admin, and then admin akan channel kepada saya lah. And then kalau sebab soalan yang boleh bantu, saya akan bantu. Dapat bantu, saya akan minta kepada Google. Google akan bantu. So kita akan cuba sedaya upaya untuk mempermudahkan urusan semua orang. Okay. Siri 2 bila ya? Siri 2 insyaAllah dalam pertengahan tahun mungkin. Dalam pertengahan tahun, sebab kita akan ada mungkin lepas AppSheet akan ada lain-lain lagi punya. Cuma pertengahan tahun nanti kita akan buat yang lebih deep lah sikit, go deep. So dengan harapnya pertengahan tahun nanti mampu dah enable lah AppSheet tu. So kita boleh buat sekali. Ya, sepatutnya. InsyaAllah. Okay. Itu ada Cik Syira ada masukkan email marketing@awantech.my. Jika sebarang ada soalan, ada pertanyaan apa-apa ke, boleh terus email kepada Cik Syira dekat marketing@awantech tu. So nanti kita akan bantu. Nanti boleh share recording, boleh, nanti Cik Syira akan uruskan. Okey, itu sahaja daripada pihak saya. Saya minta maaf lah kalau terlepas cakap ke, terlaju ke apa ke. So nanti kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi. Okey. Terima kasih semua.